kelas Melayu iaitu semester 2. Tugasan saya adalah laporan tentang pembentukan keusahawanan kraftangan wanita di Malaysia, iaitu dalam aspek peranan, sikap, warisan keluarga dan kebudayaan nilai agama. Dan jenisnya adalah laporan yang telah diterbitkan pada 2021. Okey, yang pertama adalah objektif kajian. Okey, dalam laporan ini terdapat dua objektif kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji, iaitu membincangkan peranan wanita dalam industri kraftangan serta mengenal pasti faktor-faktor yang membentuk usahawan kraftangan wanita di Malaysia. Okey, metodologi yang digunakan dalam laporan ini adalah ada dua, maafkan atas kekeliruan saya, iaitu metodologi yang pertama adalah temu bual. Sebanyak 12 orang informan yang telah ditemu bual, iaitu dalam lingkungan usia 27 hingga 56 tahun. Dan yang kedua adalah laman sesawang, iaitu pengkaji telah mengkaji kajian-kajian lepas untuk dijadikan panduan kajian beliau dalam laporan yang telah dilakukan oleh beliau. Okey, yang seterusnya adalah kandungan laporan. Di sini terdapat dua kandungan laporan yang terdapat di dalam laporan tersebut, iaitu menyatakan tentang peranan wanita untuk membangunkan kraftangan di Malaysia, iaitu peranan tentang usaha ataupun tentang sesuatu perkara yang harus dilakukan oleh wanita-wanita di Malaysia ini bagi memastikan industri kraftangan ini terus kukuh ataupun terus berada di tempat yang sepatutnya berada, iaitu sebagai warisan ataupun tradisi kita sebagai rakyat Melayu ataupun rakyat Malaysia. Okey, yang kedua adalah laporan tentang kajian ataupun faktor serta kepentingan yang diperolehi melalui perkembangan kraftangan kepada kaum wanita di Malaysia. Okey, dalam aspek ini, dalam laporan tersebut telah menyatakan banyak kepentingan, iaitu ianya mampu melalui kraftangan ini mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara pembeli dan penjual, iaitu melalui pembeli ianya akan mengenali pembuat ataupun pembikinan sesuatu kraftangan oleh penjual tersebut. Dan yang seterusnya adalah sunnah. Dalam kraftangan ini, di dalam laporan ini menyatakan bahawa penjualan kraftangan ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita, iaitu suatu ketika dahulu usahawan ini merupakan salah satu yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu salah satu rezeki ataupun lubuk rezeki yang utama dalam agama Islam, iaitu melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti perniagaan ini. Okey, penutupnya adalah melalui kraftangan ini dapat membantu meningkatkan ekonomi kehidupan seseorang wanita. Contohnya setelah rakyat Malaysia menjelang pandemik COVID-19 ini, penjualan kraftangan ini boleh menjadi salah satu faktor rezeki untuk ibu tunggal ataupun golongan ibu-ibu yang berada di rumah bagi menampung ataupun membantu meningkatkan keuangan keluarga. Yang seterusnya adalah kraftangan ini juga mampu menjadi salah satu industri ekonomi yang sangat berpengaruh kepada negara dalam aspek penjualan kraftangan tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui cara kita mempromosi, iaitu mempromosi warisan ataupun tradisi negara kita untuk dipamerkan ataupun untuk digahkan di negara luar, kerana ianya merupakan satu tarikan modal ataupun satu tarikan ekonomi bagi memastikan negara luar tertarik dengan negara kita. Okey, yang seterusnya adalah membantu mengekalkan serta mempertahankan warisan tanah air. Seperti yang kita tahu bahawa rakyat Malaysia sekarang ini, terutamanya golongan wanita, lebih mengutamakan sesuatu trend ataupun sesuatu pembaharuan yang jelas kebanyakannya memberikan keburukan. Jadi melalui warisan ataupun melalui pembikinan kraftangan ini mampu mengekalkan adat ataupun tradisi rakyat Melayu yang pada mulanya sepatutnya kita banggakan, untuk mengekalkan identiti sesebuah negara yang sepatutnya kita kekalkan sehingga sekarang. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Dan saya merupakan ahli daripada kumpulan 7. Ada soalan?
menarik soalan tersebut. Okey, saya akan menjawab soalan tersebut. Melalui seorang pelajar, okey, kita letak atma kita sebagai seorang pelajar, iaitu seorang yang inginkan mengangkat martabat kraft tangan ini, iaitu melalui seperti yang kita tahu bahawa di sekolah menengah, di sekolah rendah kita mempunyai subjek iaitu reka bentuk ataupun reka cipta, kan? Kita sendiri tahu benda tu. Jadi melalui subjek tersebut kita boleh gerak ataupun kita boleh terapkan pembikinan kraft tangan ini sebagai salah satu aktiviti ataupun salah satu kerja amali untuk seseorang pelajar bagi memastikan mereka itu lebih tertarik dengan pembikinan kraft tangan ini. Sebagai contoh, kita di sekolah menengah mempunyai KHP ataupun kemahiran hidup, dan benda tersebut kita boleh aplikasikan sebagai pembikinan kraft tangan. Dan melalui aktiviti tersebut, okey, ini melalui pengalaman saya sendiri, saya pernah membuat salah satu tempat meletak perkakas alatan tulis, dan kita orang dikehendaki untuk menjual tersebut. Jadi perkara tersebut kita boleh adaptasi dalam diri kita, iaitu melalui pembikinan tersebut kita boleh tukarkan daripada sesuatu pelajaran kepada perniagaan. Jelas? Terima kasih. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.